Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pernahkah Anda terfikir kenapa Sabah yang begitu kaya dengan sumber minyak dan gas tetapi masih lagi ramai anak negeri yang menganggur dan hidup di dalam kemiskinan? Pada video kali ini, kita ingin bongkarkan kenyataan terbaru Menteri Keuangan Sabah, Datuk Seri Marsidi Manjun, yang menyentuh isu royalti minyak dan gas, dan ide luar kotak beliau yang mungkin boleh mengubah lanskap ekonomi Sabah. Tetapi adakah ide ini benar-benar berpihak kepada rakyat? Ataupun ada agenda tersembunyi di sebaliknya? Jangan kita buang masa, mari kita kupas bersama-sama. Baru-baru ini dalam satu majelis makan malam anjuran SMJ Energy Sendirian Berhad di Kota Kinabalu, Datuk Seri Marsidi Manjun menegaskan bahwa royalti bukanlah satu-satunya jalan untuk Sabah mendapatkan hasil daripada sumber minyak dan gas. Beliau menjelaskan bahwa walaupun kerajaan negeri masih menuntut kadar royalti yang lebih tinggi, Sabah juga perlu memikirkan cara lain yang lebih strategik dan juga berimpak tinggi, yaitu membangunkan industri minyak dan gas secara menyeluruh di dalam negeri. Kata Marsidi, kalau hanya bergantung pada royalti, uang itu hanya masuk ke kantung kerajaan dan bukannya terus kepada rakyat. Tetapi kalau kita bangunkan industri itu sendiri, lebih banyak syarikat tempatan akan berkembang. Dan ini akan membuka ribuan peluang pekerjaan serta meningkatkan ekonomi rakyat secara langsung. Kata Marsidi, dan saya petik, bayangkan kalau kita hanya ambil royalti, duit itu masuk dalam tabung kerajaan dan digunakan untuk belanja pentadbiran. Tetapi kalau kita rancakkan industri ini, duit itu berputar dalam kalangan rakyat sendiri. Dari jurutera, kontraktor, operator, hinggalah ke tukang masak di tapak proyek. Marsidi juga menyentuh tentang status semasa sektor ini di Sabah. Menurut beliau, terdapat 471 syarikat tempatan yang terlibat dalam industri minyak dan gas. Namun, 70% daripadanya sebelum ini tidak aktif. Tetapi selepas penubuhan SMJ Energy, banyak syarikat tempatan kembali aktif dan mengambil bagian dalam proyek-proyek industri ini. Apakah itu SMJ Energy? Ia adalah syarikat milik penuh kerajaan negeri Sabah yang ditubuhkan untuk memastikan Sabah mendapatkan lebih banyak kawalan dan keuntungan daripada sektor minyak dan gas. Penubuhannya adalah hasil daripada rundingan dalam konteks Perjanjian Malaysia 1963, di mana Sabah menuntut lebih kuasa dan hasil daripada sumber alam semula jadi yang berada di dalam wilayahnya. Malah, Marsidi juga turut mendedahkan bahwa kini terdapat eksplorasi baru sedang dijalankan di perairan pantai timur Sabah oleh sebuah syarikat antarabangsa dan jika berjaya, ia berpotensi membawa limpahan ekonomi besar-besaran ke kawasan itu. Menurut rekod terdahulu, sejak beberapa tahun lalu, isu royalti minyak telah menjadi topik yang hangat. Khususnya selepas kerajaan negeri sebelum ini menuntut agar Petronas meningkatkan pembayaran royalti kepada 20%. Namun sehingga kini Sabah hanya menerima 5% royalti minyak. Jumlah yang sama sejak zaman Perjanjian Petroleum 1976. Maka pendekatan Marsidi ini dilihat coba mengatasi kekangan itu dengan strategi ekonomi berasaskan pembangunan industri. Tetapi persoalannya sekarang, adakah pendekatan ini benar-benar akan memberi manfaat terus kepada rakyat? Atau adakah ia akan menguntungkan kelompok elit tertentu sahaja, termasuklah syarikat-syarikat kroni? Kita perlu bertanya, berapa banyak peluang kerja yang benar-benar diberikan kepada anak jati Sabah di dalam industri ini? Atau adakah mereka hanya akan menjadi buruh sementara syarikat dari luar mengaut keuntungan besar? Lebih penting lagi, di manakah ketelusan dalam pengurusan hasil industri ini? SMG Energy mungkin dilihat sebagai alat untuk mengembalikan hak Sabah, tetapi siapa yang audit operasi mereka?
siapa yang pastikan keuntungan itu tidak bocor kepada kepentingan politik? Dan satu lagi isu yang lebih besar. Kenapa kerajaan persekutuan masih tidak bersungguh-sungguh menambah royalti kepada Sabah walaupun telah dijanjikan di dalam manifesto Pakatan Harapan sejak tahun 2018 yang lalu? Bukankah ini satu bentuk pengabaian terhadap hak negeri yang dijamin di bawah ME 63? Kita juga perlu risau sekiranya pelaburan besar dalam industri minyak dan gas akhirnya menyebabkan pencemaran alam sekitar atau pengusiran komuniti tempatan dari kawasan proyek, seperti yang pernah berlaku di beberapa tempat di Borneo. Jadi, rakan-rakan semua, sahabat-sahabat kita semua yang terutamanya rakyat Sabah, kita perlu membuka mata. Ya, membangunkan industri minyak dan gas memang penting, tetapi kita juga perlu memantau rapat siapa yang akan mengaut keuntungan. Jangan sampai hasil bumi Sabah terus menjadi emas hitam untuk segelintir orang atas, sementara rakyat di bawah terus hidup dalam kegelapan. Apakah pendapat Anda? Patutkah Sabah fokus kepada pembangunan industri ataupun terus menuntut royalti yang lebih tinggi dari kerajaan persekutuan? Siapa sebenarnya yang lebih untung dengan pendekatan ini? Coba komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Currents via MY untuk terus ikuti kupasan ataupun ulasan-ulasan isu panas yang tidak disiarkan di TV. Baiklah semua, jumpa lagi di dalam video seterusnya. Teruskanlah berpikir, teruskanlah bersuara. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja sekali lagi. Terima kasih semua.